Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kitanya Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita nak bincang bab baru kitab Buruan dan Sembelihan. Kitab Buruan dan Sembelihan. Bahasa Arabnya kita Kitab As-Saidi wa Zabaih. Kitab As-Saidi wa Zabaih. Lafaz sayyid. Sayyid tu Kitab As-Saidi wa Zabaih. Kata sayyid ni dalam bentuk masdar dapat diartikan dengan berburu lah. Kalau masdar ni maksud berburu. Namun dia masukkan dengan sayyid ni. Dia di sini maf'ul. Maf'ul kena buat, kena buru lah. Ialah masyad yang artinya yang diburu, yang ni binatang perburuan lah. Masyad iaitu yang diburu, binatang perburuan lah. Sedangkan zabih adalah jamak dari kata zabihah. Zabih zabaih lah. Dan zabaih itu jamak daripada zabihah pada makna madbuhah. Artinya yang disembelih ni. Maf'ul juga yang disembelih ni. Maka dimufradkan sayyid tu kerana lafaznya masdar dan dijamakkan lafaz zabaih kerana menilik kepada banyak alat yang menghasilkan sembelihnya. Jadi kerana menyembelih dia itu hasil ia dengan sakin, dengan pisau lah, dan dengan anak panah, dan dengan anjing perburuan, dan dengan barang sebagainya. Jadi alat digunakan untuk sembelih nate tu banyak cara. Sama ada pisau dan panah. Anjing perburuan apa dia macam alat, macam pisau juga dah. Dalam Quran terangkan idza halaltum fastadu, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji dan halaltum lah, tahallul tu dah. Halaltum fastadu, maka bolehlah kamu berburu. Walaupun ia kata fa'il amal ni fastadu, tapi bukan masuk wajib dah, boleh ada dah. Dah. Illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dah. Surah Al-Maidah ayat 3 dah. Sebelum mati jadi bangkai, sempat sembelih jadi boleh makan dah. Rukun sembelihan itu ada 4 perkara. Pertama sembelihan zabh. Sembelihan. Yang kedua yang menyembelih zabih, orang menyembelih. Pertama zabhun artinya sembelih. Yang kedua zabih artinya yang menyembelih ni, zabih ni. Fa'il. Lepas tu ketiga zabih artinya dia disembelih ni. Zabih ke? Keempatnya alatuz zabh. Nah, artinya alat yang digunakan untuk menyembelih, alatuz zabh. Setiap rukun ini mempunyai syarat-syaratnya ni. Syarat menyembelih binatang yang dapat dikuasai. Menyembelihnya adalah di lehernya dengan memutuskan halkum, saluran pernafasan, dan maryun, ini saluran makanan dan minuman. Jadi syarat sembelih dia kena putus 2 saluran. Pertama saluran makan yang kedua saluran makan minum. Maksudnya mati sungguh lah. Makan betul boleh, nafas betul boleh. Tu baru lah. Baik memutuskan halkum atau maryu. Halkum atau maryu pada leher bahagian atas halq. Sembelih tu ada 2 jenis ni. Zabih ni bahagian atas ni. So lagi nahar bahagian bawah gitu lah kita tahu. Memutuskan maryu ni. Gitulah dah. Jadi pada leher bahagian atas halq tu panggil zabih lah. Sunat dapat menyembelih binatang yang pendek lehernya seperti kambing, sapi atau kerbau di zabh di bahagian leher.
Okey, jadi bahagian atas ni binatang hak pendek tu tekuk yang pendek, leher dia pendek dah. Kambing, lembu, kerbau ke apa dah. Entah tak. Sunat memilih binatang yang pendek lehernya seperti kambing, lembu dan kerbau di ya bahagian leher yang terbawah. Oh, bukan bagi bawah ni. Dan sunat disembelih binatang yang panjang lehernya seperti unta, itik agar cepat mati tempat yang sama pula. Disyaratkan pula bahawa pada menyembelih bahawa yang dalam keadaan hidup hayah mustaqirah. Maksudnya hidup lagi dah. Jangan pergi mapuh dah. Semenjak awal sembelihannya saja. Dah. Awal sembelihannya biar tentu dia tu kena sembelih. Demikian diiktimakkan, dimuktamad oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ibn Hajar dalam kitab Mughni dan Tuhfah. Gitu lebih kurang. Maka bila dapati hayah mustaqirah semenjak memotong halkum dan marjun, halallah dimakan sekalian hanya sampai pada gerak kematian harakatul mazbah. Jadi halal makan ni bukan tengah hidup lagi, biar dia mati dah. Gerak tu kematian terakhir tu, gerak tu menandakan mati. Harakatul mazbah. Maka bolehlah makan dah. Dalam memotong keduanya dengan syarat yang seperti itu tidak kerana disengaja. Umpamanya dipotong kedua itu dengan segera dah. Jadi dia tak sengaja lah. Kalau sengaja tu segera niat tu boleh lah makan dah. Tapi kalau seperti itu terjadi kerana disengajakan, maka bila dapatkan hayat mustaqirah, maksudnya hidup lagi nanti tu semenjak memotong hulkum dan maryun, halal lah dimakan. Tepat hasil tu dah. Maksudnya sembelih ni sebelum mati lagi nanti tu dah. Sekalipun hanya sampai pada gerak kematian dah. Dalam memotong keduanya, dengan syarat yang seperti itu tidak kerana disengajakan, umpamanya dipotong kedua itu dengan segera. Tapi kalau seperti itu terjadi kerana disengajakan, umpamanya diputuskan kedua saluran tadi dengan lambat, sehingga sampai binatang itu ke gerak permulaan harakatul mazbuh sebelum selesai putus halkumnya dan marjun, maka tidaklah halal dimakan kerana kelalaiannya. Gini dah, mati tu bukan betul-betul kerana sembelih, tapi kerana benda lain dah. Kerana apa? Kerana oleh mati bukan kerana betul-betul kerana putus urat seluruh makanan dan seluruh senyawa dah. Atau seluruh tadi kah dipanggil seluruh halkum pernafasan dan seluruh marjun tu seluruh makanan minuman. Bukan kerana itu tapi kerana lain, kerana lambat kau gapo kau sengaja pelambat dah. Jadi mati tu bukan kerana lain dah. Kalau dinding tembok runtuh menimpa binatang atau dilukai oleh binatang buas atau kucing atau memakan racun atau memakan rumput yang merosakkan kesihatan sehingga mungkin mati dengan segera, maka disembelih. Sedangkan binatang itu dalam keadaan hayatul mustaqirah. Maksudnya hidup lagi lah. Itu keadaan hidup lagi dah. Hayatul mustaqirah. Maka halalah memakan dagingnya sekalipun baru sesaat disembelih mati dah. Lepas sembelih mati selalu dah. Cepat kita kata dah. Tapi boleh makan kerana dia hidup lagi dah. Demikianlah menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Syarh Rawdah. Syekh Ramli berkata dalam Nihayah, sekalipun diyakinkan akan mati sehari atau 2 hari, dah lambat mati pun. Dan kalau tidak diyakini adanya hayatul mustaqirah, maka tidaklah halal memakannya. Kalau tahu dah mati dah lah, tak ada hayatul mustaqirah, tak boleh makan lah, haram dah. Inilah yang diberlakukan pada binatang yang tidak sakit. Mengenai binatang yang sakit tidak disyaratkan adanya hayah mustaqirah pada awal sembelihan, sekalipun sakitnya dikarenakan makan rumput yang memudaratkan kesihatannya, maka madailah menyembelihnya ketika sampai kepada harakat mazbuhah. Mustaqirah ni kita kata nampak dia nazak gapo, maksudnya hidup lagi. Tapi kalau dia sakit amur dah, tak mati-mati dah, nampak lembek teguk ni. Jadi harakah gerak ke mazbuhah ni maksudnya gerak kematian itu pada dah lah. Nak tahu pada sembelih dia masa dia lama dia teguk mana dah. Tapi tak mati lagi dah. Dikenal hayah mustaqirah itu dengan gerak yang kuat sesudah disembelih atau dengan darah yang terpancar-pancar, tu panggil dah. Itu hayat mustaqirah. Syekhul Islam Zakaria Ansari berkata bahawa hayat mustaqirah dikala menyembelih dapat diyakinkan dengan adanya kehidupan.
Dah, dia gerak banyak kali tu, lepas dari donor dah, sebelum mati tu, mana dia ada hidup. Kita sembelih tu, dia kena hidup lagi lah dah. Dan terkadang hanya dengan perkiraan hidup, dengan adanya berapa tanda yang di antaranya gerak yang keras. Sesudah disembelih dah. Kita tahu mati ke tak lepas sembelih tu, nampak gerak kuat. Maksudnya tadi, dia lembek tegak tu, kerana sakit dah. Dah. Kita sembelih tu, dia gelepar, nampak gelepar. Dah, maksudnya, ya ada lagi lah hayatun mustaqirah ni lah. Dan darahnya yang terpancut-pancut. Dan yang terhitung tentang adanya hayah mustaqirah dan tidak adanya ketika sudah disembelih. Lepas sembelih baru kita tahu ni, tak ni lembek tegak dah. Kalau sembelih tu nampak gelepar dah. Itu maksudnya ada hidup dah dah. Kalau binatang itu sampai kepada harakah mazbuhah kerana dilukai oleh binatang buas umpamanya, dan kelihatan adanya gerak yang kuat sesudah disembelih, dan tidak ada gerak kuat dan darahnya tidak terpancar-pancut, maka tidaklah halal makannya. Jadi kita tengoklah kalau selepas sembelih tu nampak macam tegak dah harakah mazbuhah ni. Lepas tu kita pun sembelih, tiba-tiba dia nampak gelepar sikit, maksudnya ada hidup dah. Walaupun yang tegak masa sakit dia tu, lepas kita sembelih nampak gelepar, maka ada hayatun mustaqir. Tapi kalau lepas sembelih pun nampak relax, darah tak macam pakai senyap dah. Tak lepas tu mana maka dia mapuh dah kali sebelum kita sembelih dah. Berbeza apabila sampai kepada harakah mazbuhah, tidak ada gerak yang kuat. Sesudah disembelih maka bergerak kuat dan darah terpancar adalah dimakannya. Maksudnya gerak tu harakah mazbuhah dekat nak sembelih tu nampak apa nak mapuh dah. Kita pun sembelih. Kita pun gelepar dah, tebuk darah macam. Maksudnya dia ada lagi lah kehidupan dia masa kita sembelih tu kan. Ada dia mati lepas kita sembelih dah. Inilah kesimpulan yang terangkan oleh Syekhul Islam dalam Syarah Rawdah dan Syekh Syubra Milisi dalam kitabnya Hasyiah Nihayah. Disyaratkan pula pada sah menyembelih itu bahawa yang disembelih itu mati disebabkan sembelihan, yakni adanya hubungan dengan sembelihan itu. Jadi tidak ada sebab lain yang menumpangnya. Jadi betul-betul kerana sembelih, bukan kerana benda lain. Nah, kalau orang yang memutuskan hukum binatang dan maruyunya, hukum tempat seluruh pernafasan, maruyu ini tempat seluruh makan dan minum, putus, dan datang orang kedua mengeluarkan isi perutnya, maka tidaklah halal dimakan dah. Keluar isi perut untuk dia mati molek dah. Dia takut mati tu bukan kerana putus orang hukum dan maruyu, tapi nak korek perut dia dah. Tapi kalau dikeluarkan isi perutnya sudah disembelih dah, dan sebelum keluar rohnya, maka tidaklah mengapa. Hanya seperti itu makruh, seperti makruh mematahkan leher pada ketika menyembelih. Jadi gini masalah mula tu ya serentak dah. Ya putus orang hukum lepas tak ada orang belah perut dia dengan serentak, maka tak tahu mana mati Tuhan dah. Jadi itu tak ala. Tapi kalau dia 19 lepas tu lepas lama sikit tak tahu mampu ke tak, tiba ada belah perut dah. Kemungkinan tu sebab gerak urat hulkum dengan mariunya dah. Tapi makruh dah. Kalau disembelih di belakang leher binatang yang masih dapat menyembelih di bawah lehernya, berdosalah kerana menyakiti binatang. Sembelih ni boleh. Yang sebenarnya kat bawah dah tekak ni. Tiba-tiba sembelih daripada atas dah. Jadi makruh lah. Dosa bukan makruh, dosa lah dah. Dosa apa tak dosa dah. Maka dilihat kalau segera memutuskan hukum dan marjunya sedang binatang itu dalam hayah mustaqirah. Pada awal sembelihan yang memutuskan kedua selera tadi, maka halallah memakannya. Kalau putus hukum tu segeralah. Dalam kehidupan hayah mustaqirah pada mula sembelih tu putus kedua selera tadi halal lah. Dan jika tidak ada lagi hayah mustaqirah, terhidup dalam nanti pada awal sembelihannya yang memutuskan kedua saluran tadi, tidaklah halal dimakan dagingnya kerana binatang itu sudah mati lebih dahulu. Yakni menjadi bangkai sebelum disembelih lagi ni. Jadi bangkai dah sebelum sembelih. Dan terlambat memotongnya sehingga sampai kepada harakah mazbuhah sebelum selesai memotong seluruh hukum dan meruginya. Jadi gerakan terakhir mati dah lah sebelum sempat memotong hukum dan meruginya. Tidaklah halal dimakan kerana kelalaian kecuaiannya ni. Dan kalau seorang memotong hulkum dan maruyunya di hadapan lehernya, dan seorang lagi memutuskan di belakang lehernya sehingga kedua pisau itu bertemu, maka dianggap bangkai, tidak halal dimakan. Seperti hukum memutuskan hukum dan maruyu dengan mengeluarkan perutnya. Jadi tak tahu memati pihak mana soalah.
Dia putus tu daripada atas. Pasal urat ni daripada bawah dia. Demikian lagi jika dimasukkan pisau ke dalam telinga dan binatang sa'lab, umpamanya agar terputus hukum, dan parunya dalam kulitnya. Kerak masuk ke dalam dah. Bukan kerak keluar dah, kerak ke dalam dah. Kerana melihara kulit dan dari terpotong. Maka itu haram kerana menyiksa dan menyakitinya. Nah, pada putus lalu Allah pisah kok dia. Tapi tidak potong daripada luar, ni tak boleh haram dah. Dan kalau ada hayah mustaqirah pada permulaan mutuh hukum dan marunya, maka halal. Dan kalau tidak seperti yang diterangkan di atas, maka haramlah makannya. Tapi boleh juga dah. Tapi payah boleh juga dah. Tapi tetap dosa lah dah. Haram makan dia kalau putus betul mati kerana putus halkum tu dengan mariunya, tetap boleh makan lah. Terangkan dalam kitab Tuhfah, kalau seorang menyembelih dengan pisau yang tumpul lalu diputusnya seluruh separuh halkum dan marju, kemudian disambung oleh orang lain dengan pisau yang lain sebelum orang pertama mengangkat kedua tangannya, maka halal dimakan, baik didapatkan oleh yang kedua hanya hayah mustaqirah dikala menyempurnakan sebelah itu ataupun tidak. Gatin orang lain dah. Ni ada khilaf lah dah. Ya, ada orang sebelah lembu gelepar dah. Jadi jatuh. Jadi sambung kau lain. Boleh makan ke tak dah. Ni akan ada khilaf. Secara umumnya ada khilaf. Kalau orang lain suka sambung atau buat pisau lain tak, dia jatuh dah. Ambil pisau lain kat dah. Boleh dah. Syekh Qasim berkata kemungkinan halal seperti itu juga kalau diganti oleh orang yang kedua sudah diangkat tangan orang pertama dari leher binatang tersebut. Bolehlah, Syekh Qasim kata bolehlah. Terakat terus angkat tangan dah tak. Lepas terus, lepas tu mari lain sebelah boleh makan. Kalau yang menggantikan itu dengan segeralah atau didapatinya pada saat itu hayah mustaqirah lagi dengan segeralah. Dan jika binatang yang disembelih itu bergerak kuat kerananya oleh yang menyembelih diangkat tangannya, sedang itu dikembalikannya lagi dengan segera, halallah dimakan. Jadi kira gini, dah sepakat dah masak kita ni. Kalau cabut pisau tu, mari orang lain kau atau orang tulur kau atau orang lain mari sembelih, dia kira boleh makan. Demikianlah juga kalau mata pisau itu terbalik, sedang itu dikembalikan dengan segera, halallah di daging binatang itu dah. Dia terbalik pisau tu, tak makan. Lepas tukar pula. Akak sikit tukar, boleh lagi dah. Inilah hukum menyembelih binatang yang kuasa menyembelihnya di lehernya. Jadi ni hak kata boleh sembelih dia tekuk dia. Jadi janganlah supaya duk geger dah. Ada orang tahu-tahu tu yang atas tunjuk video. Dia nak cendeh ke anu ni tukar sembelih tu tepah nak. Mari orang lain pula sambung. Ada orang tua, orang tukar sembelih ni orang tua dia mari orang baca bismillah sambung balik dah. Boleh dah sah dah. Jangan duk geger lah, benda tu memang boleh dah. Taklah. Panjang. Tetapi mengenai binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya kerana liarnya seperti binatang buruan. Kita ni nak tambak tadi saya lagi dah. Jadi kita nak agak atau kerana terjatuh ke dalam lubang atau ke dalam sumur telaga, maka menyembelihnya dengan melukainya di sebarang tempat pada tubuh binatang itu. Kerana dalam hadis yang sahih diterangkan lau ta'anta fi fakhidhiha la jaza'anka. Artinya kalau kau tikam pada pahanya cukuplah bagimu. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Abu Usrah dari ayahnya. Jadi paha tiba-tiba mati juga kena paha, bolehlah makan dah. Perut kau lagi lah, perut kau dada kau tekuk kau lagi lah ni. Hak ni cerita jauh. Paha ni jauh payah nak mati dah kita kata dah. Tapi kena tikam situ tiba mati boleh makan dah. Kira sembelih tu dah. Jadi kita ni pihak kita kira jauh daripada sembelih kira tapi dikira boleh makan dah. Disyaratkan dalam penyembelihan binatang yang muqaddar yang dapat dikuasai dan ghairu muqaddar yang tidak dapat dikuasai itu mengqasatkan binatang yang disembelih atau yang seumpamanya dengan menyembelihnya dah. Jadi apa-apa pun kena niat lah. Niat nak sembelih ni dah. Nak panah pun nak sembelih, nak lembing pun nak kira nak sembelih ni. Kalau pisau terjatuh di tangan lalu melukai binatang beruang kemudian mati, tak sengaja dia. Atau kambing menebruk pisau
yang ada pada tangan seorang lalu hukum dan warunya terputus dengan tidak sengaja, tidaklah halal dimakan kerana tiada qasak menyembelihnya. Tiada niat nak belih ni. Tak sengaja dah. Demikian juga kalau anjing terlepas atau beruang pemburu terbang dengan sendirinya dah. Kemudian membunuh binatang beruang tidaklah halal dimakannya. Bukan kita baca bismillah, kita bukan lepas dengan kita nak kita. Okey, kita lepas anjing kita, suruh hamba. Buru kita, buru kita, tangkap dia. Kita niat bismillah boleh. Tiba ni kita tak kabar-kabar. Dia je nampak binatang buru kita tak kabar ke wagi tu. Hamba gapo tu. Dia tak tahu dah. Jadi dia kira terlepaslah anjing terlepas. Jadi tidak halal makan dah. Dan kalau anjing disuruh oleh pemiliknya sekalipun hanya sekadar mendorong, percepatkan larinya, mengejar binatang beruang, maka halal dimakan kerana adanya qasak. Jadi dia tangkap dah dia. Kejar, kata dia. Kejar. Boleh dah, walaupun tak jamuh dah. Kira boleh dah. Nanti tu. Memang dia matlamat ini nak kejar dah. Kalau lepaskan anak panah menuju binatang beruang, kalau kena dengan bantuan anginnya, dan kemudian mati, maka halal memakannya kerana sukar memelihara dari tiupan angin. Jadi, tiupan angin ni kira macam usaha juga. Dah. Dan kita kata tiupan angin bukan kena panah. Sekali dah. Tapi kalau sampai anak panah itu semata-mata dengan tiupan angin, bukanlah kerana qasak berburu, maka haramlah memakannya. Dia tidak boleh memakannya dah. Kalau dia lepas anak panah pergi sendiri dah. Pelik tu dah. Tiup angin tiba kena, mati dah tu. Bukan niat buru dah. Kalau anak panah dilepaskan atau anjing perburuan dilepaskan atau lempar berlembing menuju suatu saran untuk sekadar mencuba kekuatannya sahaja, atau menuju binatang tidak dapat dimakan atau bukan kerana suatu maksud, maka kena binatang beruang itu lalu mati, maka tidaklah halal makan dagingnya dah. Dalam 4 gambar ini kerana tidak dikosakkan memburunya sama sekali. Jadi dia tak niat, dia nak teh nak panah. Panah-panah tu tak sengaja, tak tahu ke ada sebalik situ ada nate ke. No dah. Nate berubah. Jadi tak boleh makan. Kalau dilepaskan anak panah menuju binatang yang disangkanya batu. Ingat batu dah, ia pun panah. Atau binatang yang tidak boleh dimakan. Ingat ke? Babi ke apa dah? Maka kena beruang itu halalah memakannya kerana diperoleh qasak menuju sesuatu yang menjadi sasaran. Sasaran ke tu dah. Tapi tak tahu nak tega apa dah. Dan tidak merosak dugaannya akan yang lainnya. Tak rosak. Ingat ke babi kena ke? Rusak dah. Itu yang boleh dah. Persamaannya seperti ini ialah memotong hukum kambing yang disangkanya bukan kambing atau bukan binatang yang dapat dimakan, maka halal memakannya. Dah. Kalau sembelih tu tak tahu boleh makan ke tak. Kita tengok kambing. Kita boleh dah. Dan kalau dipanahnya umpamanya babi atau batu disangkanya binatang beruang, lalu kena binatang beruang, halallah makannya kerana diperoleh qasak berburu dia. Demikian terangkan kitab Tuhfah, maksudnya nak panah apa? Babi dah, batu dah. Gana ni nak. Dia nak panah. Tiba-tiba ada nate beruang di sebalik tu. Tak kena babi, tak kena nate beruang. Hal nak makan kata nak. Dan memang qasak berburu. Berbeza kalau dipanahnya binatang beruang yang disangkanya batu atau babi. Lain kena binatang beruang yang lain, maka mati tidaklah halal dimakan kerana ketiadaan qasak berburu. Kena binatang tak boleh pula sini. Nusa. Tengok ni Jawi ni. Dipanahkan akan perburuan yang disangkanya akan dia batu atau haiwan yang tiada dimakan, maka kena ia pada perburuan itu dua, halallah memakan dia kerana diperoleh qasak pada ainnya dan tiada memberi mudarat sangkaannya akan lainnya. Adalah bandingnya seperti jika diputuskannya akan hukum kambing dan maryunnya dah. Maryunnya. Padahal disangkanya akan dia lain.
Atau binatang yang tiada dimakan, maka dia tu halal memakan dia. Dan jikalau dipanahnya akan umpama babi atau batu. Jadi sangkanya akan dia perburuan. Dia panah babi tapi ingat kok nate perburuan, usaha ingat tak. Maka kena ia pada perburuan itu. Halal lah memakan dia kerana diperoleh kosak pada perburuan. Demikianlah yang tersebut dalam tufah. Persalahan apabila dipanahnya akan perburuan yang disangkanya akan dia batu atau babi. Memang sangka tu babi tu tak. Maka kena perburuan yang lain. Maka mati ia dengan tiadalah halal makan dia kerana ketiadaan kosak akan perburuan. Apa-apa pun kosak buru dah ada. Kalau pan babi tiba-tiba kena benda lain tak boleh makan juga. Asal benda bukan niat kosak untuk nanti tu lah. Tadi ia kata sebenarnya babi ni. Ataupun batu dah. Tiba-tiba dia niat tu usaha ni tak dia panah. Ingat usaha tak kena babi tak kena ngelik dah. Kena belakang tu usaha dah. Jadi boleh makan gitulah dah. Maksudnya niat kosak dah. Demikian juga kalau dikosak memanah yang lain dan dari buruan lalu kena binatang perburuan atau dilepasnya anjing di atas batu atau lepaskannya tanpa suatu tujuan maka ditangkapnya binatang buruan dan mati kerana ditangkap tidaklah halal makannya kerana ketiadaan kosak berburu. Tak niat berburu lah masalah utama dia dah. Dan kalau dipanahnya kawanan kijang atau burung lalu kena salah seekor dia maka halal itu. Atau dalam kelompok yang lain halal makannya menurut qaul yang sahih. Kalau diperolehi kosak berburu. Jadi kosak berburu dah. Dia panas sini, nampak kijang sini. Lepas tak kena sekabuk. Kena hak belakang tu dah. So kelompok yang lain dia boleh makan dah. Dan kalau dilepaskannya anjing mengerjai binatang buruan lalu anjing itu berubah menuju binatang lain sekalipun binatang buruan yang lain tadi berada di depan yang melepaskannya lalu dibunuhnya maka halallah dimakannya. Dan bila lepas nak buru, nampak tu dah. Dia lepas gambar ni. Selah hotel ni pokok ni tak nampak dia hanya tuannya. Tapi anjing tu nampak dia. Dia potokar yang ambil hadekar. Tak boleh makan dah. Dan nyatalah dari perkataan para fuqaha menghalalkan yang seperti itu sudah dilepaskan. Nah. Jadi kita tengok ni anjing ni tak ada timbul pun istilah hanya disebut lazah jamuh ke apa memang. Dalam Quran pun sebut dah. Bukan hadis yang Quran sebut buru dengan anjing ni. Tak tembuk, tak timbul istilah hadis lazah kena suci tekuk dia kau gapo tubuh badan tak ada dah. Yang tanah dah. Yang hanya dalam hadis yang sahih tu ialah air yang jilat anjing ni. Lepas tu benda lain tak ada timbul dah. Sehingga kan buru dia biasa lah guna anjing dah. Tapi sebagian fuqaha menyalahi pendapat ini apabila anjing dilepaskan itu membelakangi buruan lalu ia mengejar binatang lain maka kalau dibunuhnya buruan yang dikejarnya tidaklah halal dimakan kerana anjing itu menyalahi dari binatang yang dituju oleh pemburu. Ini sebahagian fuqaha lah. Ibn Hajar perkuat alasan setiap alasan dalam kitabnya Tufah. Kerana itu kalau anjing memperoleh buruan yang lain kerana hilang buruan yang terdahulu tidaklah mempengaruhi hukum halalnya. Jadi Ibn Hajar tak lawal lah. Kata hak kuatnya boleh lah. Yang disamakan dengan melepaskan anjing menuju buruan lalu ditangkapnya setelah itu buruan yang lain yang dapat dilihatnya lalu mati halallah memakannya. Baik binatang itu ada pada saat melepaskan anjing untuk mengejar binatang pertama atau tidak ada. Kerana yang dihitung melepaskan binatang menuju binatang dan ini telah tercapai. Jadi ia lepas anjing. Anjing ni lepas-lepas dia pun egak tu. Mati ni. Dah, kekal-kekal mati dah. Lepas tu dia pergi nampak binatang lain pun gambar. Jadi tinggal hak tu. Jadi mati hak tu selepas dia nak tangkap tu tak apalah boleh makan lah. Kalau anjing milik seorang hilang dari pemiliknya yang sedang berburu sebelum ia melukai binatang lalu ditemukan seekor binatang mati maka haramlah memakannya sekalipun anjing itu kembali bermuluran dengan darah sekalipun. Kerana diperkirakan matinya kerana sesuatu yang lain. Mungkin kerana sesuatu lain. Dan kalau anjing melukai binatang buruan atau anak panah atau lembing yang menimbulkan luka yang dapat mematikan namun belum sampai ke harakah mazbuhah. Kemudian binatang itu lari dan ditemui namun sudah mati. Haramlah menurut qaul yang azhar. Dan dua qaul kan diperkirakan mati disebabkan yang lainnya. Dah isunya mati ke hingga apa dah. Kalau isu kalau dia mati ke kita kata mati ke lain kemungkinan mati ke lain tak boleh makan lah. Itulah isunya lah. Ada setengah kata dah yakin dah gitu ke dia kata boleh makan lah. Jadi dia kena kekeh ke anjing ke gapo kena panah ke apa lepas lagi.
Apalagi tu nama mati lepas tu mana-mana tempat dia. Jadi mengikut kau Azhar kata, ni Zahir yang apa istilah dia mazhab Syafi'i ni ada istilah je dah. Dia kata tak boleh makan haram. Imam Rafi'i seperti dinukil dari jumhurul ulama. Itulah pendapat yang Rafi'i dia. Imam Rafi'i. Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam kitab Mughni dan Nihayah berkata itulah mazhab yang diperpegangi seperti yang dikatakan oleh Bulqini dan diterangkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan dalam kitab-kitab lainnya melalui beberapa turuk, beberapa jalan yang hasan dari hadis Ali bin Hatim berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bahawa seluruh hamba punya buruan, seorang hamba memanah binatang buruan, maka larilah binatang itu selama 2 malam. Dan 3 malam lalu dapatinya sedang binatang itu sudah mati. Rasulullah bersabda, "Idza wajadta fihi athara sahmika wa lam yakun fihi atharu sab'i wa 'alimta anna sahmaka qatalahu fakulhu." Apabila kau dapati padanya bekas anak panahmu dan tidak adanya bekas gigitan binatang buas yang lain, dan kau ketahui bahawa anak panahmu yang membunuhnya, maka makanlah ia. Hadis Abu Daud dari Adi bin Hatim walaupun 2-3 hari lepas tu dah. Hadis ini mengkhususkan hadis-hadis umum yang memberikan pengertian haram binatang buruan. Maka yang menjadi pokok perselisihan di sini ialah apabila tidak diketahui. Jadi tidak dikirakan bahawa anak panahnya yang membunuhnya. Jadi tak tahu kes anak panah dia ke, kes hanya dia ke, kes anak panah dia ke. Mati, itu jadi masalah. Kalau dia yakin, tak ada masalah sebenarnya. Qaul yang kedua beruang itu dan qaul inilah yang dipilih oleh Imam Ghazali dan Iwan. Qaul kedua halal beruang itu dia. Jadi halal dah. Jadi dia selepas tu masih hidup lagi dah. Dia kena panah hidup lagi dah. Jumpa 2-3 hari lepas tu mati. Dah. Kita kira boleh makan dah. Dan qaul inilah dipilih oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi yang berkata dalam kitab Rawdah, ya, Rawdah Talibin, bahawa yang lebih sahih dalilnya dan katanya dalam kitab Majmu' bahawa inilah yang sahih dan atau yang sawab yang benar dah. Dan qaul ini pula yang dipilihnya dalam kitab Tahqiq dan Syarah Muslim. Ini Nawawi ni. Yang katanya telah diperkuat dengan beberapa buah hadis yang sahih. Dan tidak ada dalil hadis yang kuat yang mengharamkannya. Jadi boleh makan. Ini pendapat yang kuat. Dan Imam Syafi'i telah mengomentari akan halal buruan yang seperti itu dengan kesahihan hadisnya. Jadi Imam Syafi'i sebenarnya, walaupun dapat kata Azhar sekarang mana pun, pendapat Imam Syafi'i asalnya, ni lah dia kata lah. Dia panah jumpa 2-3 hari lepas tu pun. Dah. Kalau tambah-tambah tak ada kesahihan lain. Dah. Kira mati ke panah tu lah dah. Boleh makan lah. Dan Bulqini menolak pendapat di atas dengan alasan bahawa jumhurul fuqaha memperpegangi qaul yang pertama. Bulqini tolak pendapat Imam Nawawi dah. Walaupun tu enggak mazhab ni lah. Mustahik ke apa? Muqayyad Imam Nawawi dah. Jadi jumhur fuqaha mempegang qaul yang pertama tak boleh makan lah. Dengan dalil hadis yang disebutkan dalam Sunan Baihaqi tadi lah. Dan lainnya seperti yang terangkan terdahulunya. Masalah yang menjadi pokok perselisihan di sini apabila luka binatang buruan itu tidak sampai kepada haraqul mazbuhah. Kalau kita kira kak, tak pada mati dah. Kalau sampai kepada haraqatul mazbuhah, maksudnya kira sampai tahap mati kalau luka setengah ni, maka halalah tanpa adanya perbezaan pendapat walaupun 2-3 hari memang kena tu masuk panah tu dalam dah, logiknya mati. Okey tu tak apa. Tapi hal ni kena sikit ya dah. Tiba mati dah. Jadi khilaf dah. Jadi persiskan apabila tidak didapat pada binatang buruan itu luka selain dari luka bekas anak panah. Maka kalau didapatkan luka yang lain dari bekas anak panah atau ditemui binatang itu dalam air, maka haramlah memakannya dengan tidak ada perbezaan pendapat lagi. Kalau mati nampak kesel ke selai ko. Ke benda lain dah. Okey. Panah ada masalah lah. Yang tak boleh makan dah. Masalahnya panah tu kena sikit. Dah. Kena sikit ya. Tiba-tiba jumpa 2-3 hari mati dah. Adakah kerana panah dia atau tidak? Tapi pendapat yang kuat kalau kita tengok Imam Nawawi lah. Dia boleh makan dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wahamdika. Subhanakallah wahamdika. Subhanakallah wahamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.